meninggalnya negara, dia tinggal negara, dia juga meninggalkan saki-baki penjajahan dalam kepala otak, dalam minda anak-anak muda yang ada pada hari. Ini adalah klip video pada malam tahun baru yang akan kita sambut esok malam. Yang ini diambil beberapa tahun sudah di sekitar KLCC. Tuan, ini klip video yang betul, yang berwarna, bukan hitam putih. Tuan nak semak kesihatan boleh ambil daripada saya, kopi ni entah kepada forensik PDRM, boleh dikaji, tak ada masalah. Kita cuba lihat bagaimana begitu meriah, begitu rasa tidak ada rasa bersalah, begitu rasa bebas anak-anak muda yang ada hari ini, free, bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendak negeri nafsu syahwat mereka. Kita cuba perhatikan betul-betul daripada awal sehingga sekarang dan sehingga seterusnya nanti. Di ujung nanti saya akan tanyakan soalan. Cuba perhati muka-muka yang ada ini, majoriti yang muka-muka ini, dadahnya, rempitnya, berzinanya, merakutnya, mencurinya. Saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang paling aman? Cina kah, India kah, Melayu kah? Saya nak tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan kena jawab. Tuan-tuan tengok daripada tadi sampai sekarang, dan tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan di luar daripada masjid ini, yang rosak akhlak, yang runtuh moral yang banyak kita tengok ini, siapa paling ramai? Cina kah, India kah, Melayu? Tuan-tuan masih tak yakin dengan jawapan tuan-tuan? Atau tuan-tuan masih tak nampak? Saya tanya lagi sekali tuan-tuan sekalian, dengan begitu yakin, dengan begitu jelas dan begitu berani memikirkan nasib umat pada masa ini dan masa akan datang, siapa yang rosak akhlak hari ini, yang paling teruk? Tuan-tuan lihat statistik jenayahnya, hukumnya, pusat senti dan semuanya, siapa yang paling teruk? Cina kah, India kah, Melayu? Melayu, kita lah bangsa Melayu tu. Kita lah Melayu yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja, yang diperjuangkan. Ini perjuangan bangsa Melayu ni, dulu di sini. Allah mencipta Melayu, mencipta Cina, mencipta Arab, India bukan untuk diagung, bukan untuk diperjuang, tetapi untuk disyukuri nikmat Allah. Cina tak boleh ubah jadi Melayu, Melayu tak boleh jadi Cina. Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tak boleh betul. Yang kita kena pertahan ini benda yang akan hilang. Benda yang tak hilang kita tak perlu tahan. Melayu hilang tak hilang. Tetapi duduk di negara Eskimo, kutub selatan, sampai nak pakai jaket salju tebal, pergi tengok jumpa orang dia nasi lemak. Kita pun tak tanya dia, this is nasi lemak. Yang ni nasi lemak. Orang Melayu tak hilang tuan. Duk utama apa? Yang akan hilang apa dia? Yang akan hilang ialah Islam. Kalau Islam tidak dipertahankan. Sebab itu ada Melayu yang tidak lagi Islam, tapi itu hanya Kristian. Ada Melayu yang jadi Buddha. Cina, ada Cina yang tidak lagi Buddha, ada Cina yang dah pun Islam. Dan Cina lebih awal Islam. Kalau tidak Nabi tak sebut utlubul ilm hatta walau bisi, kamu kan minta ilmu walau kena di Cina. Makna Cina pada masa itu sudah pun menerima dakwah Nabi dan sudah ada kebangkitan Islam. Kita sekalian, kalau tadi kita tengok ini kebanyakannya penagih dadahnya orang-orang biasa, orang-orang yang tepi jalan, berpeleseran, orang yang tidak disiplin, tidak ada pendidikan yang tinggi. Baik, kita tengok pula macam mana keadaan generasi golongan mahasiswa, mahasiswi yang ada hari ini.
yang sepatutnya mereka ini menjadi harapan negara, harapan bangsa, bahkan harapan umat, bahkan harapan Islam. Bagaimana kualiti yang ada pada hari ini kita sekalian sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mereka ini golongan mahasiswi universiti, orang yang terpelajar. Orang inilah yang kita harapkan balik ke kampung, balik ke masyarakat, akan ganti kepimpinan di masyarakat tersebut. Orang inilah yang kita harapkan akan ganti kepimpinan negeri, negara pada masa yang akan datang. Zikir yang dialunkan itu baik. Hasbi Rabbi Jalallah. Tapi cara mereka mengalunkan zikir itu nampak sangat ketara. Mereka jahil apa perkataan yang mereka sebut, dan mereka tak faham apa makna di sebalik zikir Hasbi Rabbi Jalallah itu. Hasbunallah, kepada Allah kami serah segala-gala, kami bergantung segala-gala semua kepada Allah. Sebetulnya semua serah pada Allah, tapi kita coba lihat bagaimana mereka boleh sebut dalam keadaan mereka tak faham dan mereka tidak pernah diberi kepahaman. Mereka ini akan bergelar mahasiswi, akan dapat diploma, ijazah, lulusan universiti. Mereka akan isi kekosongan-kekosongan tempat pentadbir negeri, negara. Kalau dah hari ini mahasiswa yang ada, orang yang terpelajar ini boleh mempersendar zikir, mempersendar nama Allah, boleh mempermain nama Allah, tuan silam tak mustahil pemimpin pada masa akan datang akan menghilangkan terus perkataan Allah daripada bumi tanah Malaysia ini. Tidak mustahil kalau tidak dilakukan usaha untuk mencegah, kalau tidak dilakukan tindakan untuk mengubah. Hari ini pun orang sudah biasa mempersendar hukum Allah, mempersendar Allah, mempersendar Rasul, Nabi. Hari ini persendar, tapi masih lagi ada kata Allah, masih lagi boleh ada, boleh sebut. Esok dan kemudian tak mustahil, Allah pun tak tahu perkataan, tak boleh sebut. Karena apa? Diperjuangkan agama di dunia ini semua sama, semua betul, tak ada yang salah, tak ada yang benar. Ini yang telah pun masuk meresap dalam pemikiran anak-anak muda yang ada hari ini. Di sekolah tuan-tuan, dulu kita boleh bagi harapan di sekolah. Anak-anak muda kita boleh kita harapkan di sekolah untuk mereka duduk bersama-sama. Dulu kalau kita hantar ke sekolah ni, kita kata cikgu, ambillah anak saya ni buat macam anak cikgu sendiri. Cikgu marah dekat dia sama macam saya marah dekat dia. Dia buat salah, cikgu bertalah dia, buat macam anak sendiri. Hari ini tuan-tuan, sekolah bukan lagi satu tempat untuk membentuk manusia
insan yang dekat kepada Allah.